Assalamualaikum dan salam syokku sayang. Bersama saya Alfairis Jemurin. Tumpuan berita. Kira-kira 1,500 jemaah telah menghadiri majlis kesyukuran sempena sambutan perayaan hari lahir ke-86 Tuan Yang Terutama yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pihin Sri Abdul Taib Mahmud di Masjid At-Taqwa Miri pada Jumaat. Majlis turut disertai Tun Pihin Sri Abdul Taib serta isteri Toh Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Openg, Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Sri Fatimah Abdullah, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julaihi Narawi, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Sri Muhammad Abu Bakar Marzuki, Timbalan Menteri serta Ketua Jabatan. Majlis dimulakan dengan solat maghrib berjemaah yang diketuai oleh Imam Besar Negeri Sarawak Sahibul Fadilah Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Datuk Mustafa Kamal kemudiannya memimpin bacaan Yasin sebelum majlis diteruskan dengan alunan zikir marhaban bersama gabungan kumpulan zikir bahagian Miri. Majlis diteruskan dengan doa kesyukuran sebelum solat fardu Isyak berjemaah diadakan dan diakhiri dengan jamuan makan malam bersama para jemaah dan juga tetamu lain. Turut hadir Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Ugah Embas dan Menteri Pengangkutan Sarawak merangkap Menteri Bertanggungjawab bagi sambutan perayaan Hari Lahir ke-86 yang di-Pertua Negeri Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin. Laporan seterusnya, beberapa inisiatif khusus telah diperkenal dalam bajet 2023 yang bernilai RM372.2 bilion bagi menambah baik projek sedia ada termasuk di Sabah dan Sarawak. Menteri Kewangan Malaysia Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, antara peruntukan yang disediakan adalah sejumlah RM1.2 bilion untuk menaik taraf bangunan dan infrastruktur sekolah daif di pedalaman dua negeri ini. Sejumlah RM1.2 bilion pula disediakan untuk menaik taraf infrastruktur sekolah daif, terutamanya bagi menggantikan bangunan kayu lama untuk keselesaan khususnya anak-anak di Sabah dan Sarawak dengan melibatkan 123 projek di Sabah dan 182 projek di Sarawak. Semasa membentangkan bajet 2023 di Dewan Rakyat pada Jumaat, Tengku Zafrul menambah bagi memenuhi keperluan penduduk setempat, kerajaan akan mula membina 5 buah sekolah baru dengan kos RM430 juta termasuk Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Dudong di Sarawak. Turut tidak ketinggalan program baik pulih klinik dan hospital daif dengan pertukaran RM420 juta termasuk penggantian fasiliti kesihatan yang usang. Sementara itu, kebergantungan penduduk pedalaman Sabah dan Sarawak kepada perkhidmatan udara sebagai mod pengangkutan utama juga akan dipermudah menerusi subsidi RM209 juta. Kerajaan komited untuk terus mensubsidi perkhidmatan pengangkutan udara dengan peruntukan RM209 juta untuk manfaat penduduk luar bandar. Kerajaan juga akan menambah baik kemudahan di 7 lapangan terbang Sabah dan Sarawak dengan membina wheelchair ramp untuk manfaat 2,300 komuniti berkerusi roda yang menggunakan mass wings. Bagi strategi pembangunan infrastruktur negara pula, Tengku Zafrul memberitahu kerajaan akan menyediakan RM16.5 bilion bagi sektor pengangkutan termasuk lebuh raya Pan Borneo. Sementara itu, semasa membentangkan rang Undang-Undang Perbekalan 2023, Tengku Zafrul berkata sebanyak RM11.7 bilion telah diperuntuk kepada Sabah dan Sarawak untuk pelaksanaan projek infrastruktur. Katanya kedua-dua negeri ini terus meraih manfaat besar dengan masing-masing akan menerima sebanyak RM6.3 bilion dan RM5.4 bilion. Jelasnya peruntukan tersebut adalah untuk melaksanakan projek infrastruktur air, elektrik, jalan raya, kesihatan dan kemudahan pendidikan. Menurut Tengku Zafrul, peruntukan kali ini merupakan peningkatan yang ketara berbanding sebanyak RM9.8 bilion pada bajet 2022. Ke perkembangan di Miri, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak telah bersiap siaga dalam menghadapi banjir khususnya di bahagian Miri. Menurut Timbalan Premier Sarawak merangkap pengurusi JPBN Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugah Embas, pihaknya telah menyediakan pelbagai keperluan dan kemudahan yang diperlukan termasuk pusat pemindahan sementara PPS. Kita menentukan bahawa segala kemudahan-kemudahan infrastruktur dia disediakan. Ini termasuk pusat perpindahan sementara di Miri 48 di Miri 48, di seluruh Sarawak 627, dan pusat penyimpanan bantuan makanan
di Miri 8, seluruh Sarawak 23, and we have store bahagian 16 di seluruh Sarawak. Beliau bercakap demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat pengurusan bencana banjir MTL di Miri pada Jumaat. Katanya JPBN Sarawak juga akan mengaktifkan 40 Community Emergency Response Teams (CERT) di seluruh Sarawak dengan ahlinya lebih 11,800 yang akan membantu komuniti setempat semasa banjir. Tambahnya lagi, beliau telah meminta Jabatan Kerja Raya JKR untuk bersedia terhadap sebarang kemungkinan kesan banjir ke atas kemudahan awam seperti jambatan atau jalan runtuh dan sebagainya. It's a big issue during monsoon, during rainy season, especially in the Barang area. We are trying our best to make sure that the facilities bahawa kita membantu untuk menyelenggara jalan-jalan yang mungkin terputus atau jambatan terputus. Dalam sidang media sama, Dato' Amar Douglas memberitahu Kerajaan Sarawak telah meluluskan satu program yang dikenali sebagai Program Emergency Response Work for Damaged Public Infrastructure sebagai persediaan menghadapi banjir di negeri ini. Ujarnya, Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg telah meluluskan peruntukan sebanyak RM50 juta pada tahun 2023 dan seterusnya RM50 juta lagi pada tahun 2024 bagi tujuan itu. Kerana setiap kali banjir, setiap kali ada hujan lebat, banyaklah berlaku susu, jalan terputus like recently in Murum, and jambatan juga putus, and we need fund. At the moment, we don't have that special fund standby. Maka kadang-kadang kita memerlu masa yang lebih panjang untuk kita dapat menyelenggara sesuatu jalan atau jambatan yang runtuh. And that cause a lot of inconvenience to the rakyat. So, being compassionate to the rakyat and concerned about the welfare of the rakyat. Jelas Dato' Amar Douglas ini adalah inisiatif Kerajaan Sarawak dalam memastikan keselamatan rakyat sentiasa diambil berat. Manakala di Sibu, Kerajaan Sarawak memberi penekanan sepenuhnya kepada pembangunan pendidikan di negeri ini terutamanya dalam bidang sains. Timbalan Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat 1, Dr. Anwar Rapai memberitahu Revolusi Industri 4.0 IR 4.0 menuntut pelajar untuk menguasai bidang sains supaya tidak ketinggalan dengan arus pembangunan. Memanglah hasrat Kerajaan Negeri Sarawak amat mementingkan bidang sains ini. Apatah lagi dalam dunia sekarang ini, kebanyakannya bukan saja dari segi pendidikan tetapi juga dari segi ekonominya banyak bergantung kepada inovasi ataupun dalam bidang sains. Beliau berkata demikian semasa berucap di Majlis Penutupan Program Malaysia Techlimpics 2022 peringkat Zon Malaysia Timur Sarawak di Universiti Teknologi Sarawak UTS pada Khamis. Malaysia Techlimpics 2022 merupakan salah satu inisiatif Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI yang dilaksanakan oleh Malaysian Research Accelerator for Technology and Innovation (MRENT). Inisiatif ini bertujuan merancangkan aktiviti sains, teknologi dan inovasi STI negara melalui experiential learning untuk melengkapkan pembelajaran tidak formal sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM di peringkat pembudayaan sains perdana. Terdahulu, Dr. Anwar Rapai yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adu Nangka telah menyempurnakan Majlis Perasmian Program Malaysia Techlimpics 2022 peringkat Zon Malaysia Timur Sarawak di UTS pada Rabu. Paparan selanjutnya, sebanyak 317 buku aktiviti pelajar SAB telah disumbangkan kepada 8 buah sekolah rendah di kawasan Batu Kitang. Adun Batu Kitang, Law Keciang berkata SAB merupakan buku terbitan Sparks Education PLT yang melibatkan subjek sains dan matematik tahun 1. Katanya antara sekolah yang menerima SAB tersebut adalah SK Landeh, SK Paya Mebi, SK Jalan Haji Baki, SK St. David Bumbok, SK Sacred Heart Semebak, SK Batu Kitang, SK Jalan Arang dan SJKC Chong Hua Batu 10 Padawan. Beliau berkata demikian dalam semasa Majlis Penyerahan SAB di Majlis Pembandaran Padawan MPP pada Rabu. Tambah beliau, SAB telah diterbitkan mengikut rapat standard pembelajaran dan standard prestasi kurikulum berasaskan standard sekolah rendah.
Katanya ia merangkumi semua tahap prestasi dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran di SKP dan berguna untuk guru sains dan matematik sekolah rendah sebagai panduan penilaian. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Alfaris Jemurin. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum berakhir, kami warga kerja Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS ingin mengucapkan selamat hari lahir ke-86 Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pihin Sri Abdul Taib Mahmud. #menjawab fakta. Salam UKAS.